dan selamat datang ke forum perdana PAI kita pada hari ini yang bertajuk Halalkah Sugar Baby? So pada kali ini kita bersama ahli-ahli panel yang cukup bijaksana dan juga handsome ya. Ahli-ahli panel kita pada hari ini, okey. Yang dari sebelah sana kita mulakan dengan Dai Khairul, dan yang kedua ialah Piu Alif, dan yang ketiga di sini ialah Ustaz Azizi, dan juga yang terakhir ialah Syekh Wan. Okey. Saya sebagai moderator anda, Muhammad Hazrul Hanif bin Zainuddin, akan mengetuai forum ini. Tanda kemegahan sebuah mahkota cantik, hiasan intan baiduri. Sugar baby sering dikata buruk akibat cerminkan diri. Kita akan teruskan dengan soalan pada ahli-ahli panel kita pada hari ini. Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama yang ditujukan kepada Piu Alif. Piu Alif, pada pendapat awak, apa yang dimaksudkan dengan sugar baby? Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya satu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan kita dalam forum ini tentang sugar baby dan sugar daddy, lebih bolehlah kita memahami apakah maksud sugar baby dan sugar daddy. Sugar daddy maksudnya ialah individu yang berusia ataupun lebih tua, mempunyai ekonomi yang teguh, ingin mempunyai pasangan yang lebih muda tetapi tidak ingin mempunyai sebarang dengan perikatan dengan wanita tersebut. Manakala sugar baby ialah individu yang lebih muda, lelaki maupun perempuan, inginkan wang untuk meneruskan kehidupan yang diingini seperti kehidupan yang mewah. Kita boleh lihat daripada aktiviti tersebut, kita boleh dia ada punya persamaan antara pelacuran dan sugar ini. Hanya membezakan antara dua aktiviti tersebut ialah aktiviti pelacuran ialah aktiviti yang menjual diri kepada customer-customer, manakala aktiviti sugaring hanya memberi diri beliau kepada sugar daddy. Aktiviti ini adalah haram kerana ia mempromosikan aktiviti khalwat dan pelacuran, dan ia merupakan cara yang haram untuk menerima wang kerana ia kebanyakan sugar daddy dan sugar mami mengharapkan mendapat bayaran papasan dalam bentuk hubungan intim sahaja. Dalam kitab Al-Quran pun telah menyatakan dalam surah Al-Isra ayat ke-32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Dalam sudut moral, dalam moral manusia juga, aktiviti ini juga jelas bercanggah dengan norma masyarakat di Malaysia yang sentiasa memelihara tata susila serta kesopanan dalam aspek pergaulan antara wanita dan juga lelaki. Okey, sekian, terima kasih. So maknanya sugar baby ni macam nak dikatakan pelacuran online lah kan. Ya, betul. Nampak gayanya dunia sekarang makin maju Sejak ada apps lagi untuk berpelacuran. Masya-Allah. Astagfirullahalazim. Okey, soalan seterusnya kita akan berikan kepada Ustaz Azizi, yang di mana apakah Ustaz, pada pendapat Ustaz apakah peranan mereka berdua, iaitu sugar baby dan sugar daddy? Apakah pendapat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi peranan sugar baby ataupun sugar daddy ni dua-dua saya akan terangkan. Yang mana sugar daddy dan sugar baby ni adalah, kita boleh dikatakan sebagai suami isteri lah, tapi secara tidak ada ikatan yang sah. Diorang ni macam-macam, seperti yang Piu Alif menyatakan tadi bahawasanya diorang tu membuat hubungan intim tanpa ikatan lah. Jadi sebenarnya dalam agama lain sendiri pun, seperti Kristian, Buddha dan sebagainya, adalah melarang perbuatan seksual ni secara terbuka. Cumanya Islam tu memang sah-sah haram. Dan juga dikatakan peranan dia sugar daddy memberi duit
kepada sugar baby, yang mana kita tahu sugar baby ni kebanyakan sugar baby ni adalah pelajar universiti lah. Sedangkan banyak universiti yang terkemuka sendiri, yang terjebak dengan program yang seperti ini, yang mana yang tidak sejajar dengan syariat kita. Jadi kesimpulan saya bahawasanya peranan sugar baby dan daddy ni adalah seorang sepasang kasih seperti suami isteri tanpa ikatan yang sah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. So nampaknya kita boleh tahu apakah peranan sugar baby dan sugar daddy ni. Diorang ni seperti pasangan kekasih tapi yang ada allowance. Apakah aktiviti yang sering dilakukan oleh sugar baby ini pada pendapat awak, Dani Khairul? Bagi pendapat saya, aktiviti sugar baby dan sugar daddy ni dia terikat dalam satu tempoh ikatan. Sebab diorang ni bukan macam perkahwinan biasa yang impikan perkahwinan sampai ke jannah. Mereka ini berbeza daripada pelacuran. Tujuan pelacur adalah semata-mata untuk melakukan aktiviti seks untuk mendapatkan wang tunai. Berbanding tujuan sugar baby dan sugar daddy ni adalah untuk membantu sugar daddy tu, tugas dia membantu sugar baby dalam urusan kewangan, dan sugar baby tu pula perlu melayan semua keinginan sugar daddy itu. Bukan semata-mata aktiviti seks, tapi lebih daripada itu, seperti teman pergi belah ataupun bersia-sia. Semua keinginan sugar daddy, sugar baby perlu laksanakan untuk mendapatkan wang tunai ataupun hadiah yang diingini. Aktiviti sugar baby ini boleh dikelaskan sebagai tidak moral, kerana wanita dan lelaki berkenaan akan menyembunyikan kegiatan mereka menurut perspektif syariah. Aktiviti sugar baby dilarang syarak kerana melibatkan berdua-duaan dan berkemungkinan membawa kepada zina yang dilarang syarak. Sugar baby dan sugar daddy kebiasaannya hubungan yang tidak diketahui oleh orang rapat. Itu maknanya walaupun keluarga diorang, adik-beradik diorang tak tahu yang sugar daddy, aktiviti sugar daddy dan sugar baby tu. Maknanya mereka ni buat dalam keadaan yang diam lah, macam kata silent relationship lah. Mereka seperti itu. Mereka tidak membesar-besarkan tentang hubungan itu. Mereka cuma untuk mereka sahaja. Okay. Sugar daddy ini mencari sugar baby atas banyak sebab. Antaranya menginginkan perhatian kerana antara fakta saintifik menyatakan bahawa 90% wanita semakin berumur semakin kurang keinginan untuk melakukan hubungan intim. Jadi apabila sudah berumur, lelaki tak sebegitu. Mereka masih menginginkan perkara tersebut. Jadi apabila isteri mereka malas untuk melayan mereka akan mencari sugar baby untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Sugar daddy ni juga akan bermula bosan dengan isteri mereka kerana darah sudah tua. Macam orang kata darah muda. Sugar baby ni pula kebanyakan mereka adalah pelajar universiti yang memerlukan wang ringgit untuk tampung belajar, dan ada yang bukan untuk belajar tapi untuk apabila mereka melihat kawan mereka yang pakai baju mahal, pakai gadget yang canggih, mereka mahukan itu juga, tapi mereka ada masalah kewangan. Jadi mereka akan ambil jalan mudah, iaitu menjadi sugar baby untuk mendapatkan barang seperti ini. Kadang-kadang sugar baby ni cukup je duit dan hidup, cuma mereka nak gaya hidup yang lebih modern. Okay. Dengan itu, berdasarkan berita, terdapat banyak wanita muda dalam kalangan umur 30 hingga 18 tahun ingin menjadi sugar baby kerana duit semata-mata. Pada betul lah, yang saya ada terbaca satu artikel di laman sosial bahawa bilangan pelajar universiti di Malaysia yang menjadi sugar baby adalah seramai 14,000 orang ya. Nilai yang sungguh besar kan.
Taliban ni semua. Ya, masya-Allah. Masya-Allah. So keadaan ini agak meruncingkan. So pada pendapat Syekh Wan tentang perkara ini, apa yang boleh Syekh Wan katakan? Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator dengan soalan yang telah diajukan. Okey, pada pandangan saya, aktiviti Sugar Baby ini yang melibatkan tempoh khidmat, allow dan juga aktiviti yang perlu dipersetujui oleh kedua pihak. Sugar Baby boleh menawarkan khidmatnya kepada Sugar Daddy yang lain. Ikatan perkahwinan ataupun ikatan yang sah bukan objektif Sugar Baby tersebut. Jadi amat janggallah konsep nikah dengan niat cerai yang untuk diterapkan bagi menghalalkan aktiviti Sugar Baby. Aktiviti Sugar Baby adalah aktiviti yang tidak bermoral dan melanggar syariat. Aktiviti Sugar Baby perlu diharamkan terutama semua aplikasi dan promosi yang berkaitan dengannya. Terima kasih. Kebelakangan ini kes cerai semakin bertambah oleh peningkatan kes sugaring. Pada pendapat saya, mereka ni mungkin untuk berkahwin tetapi dengan niat untuk bercerai. So pada pendapat Syekh Wan, apakah hukum tentang perbuatan ini? Ulama berbeza pandangan tentang hukum nikah dengan niat cerai kepada dua pandangan seperti berikut. Pandangan pertama iaitu pandangan terulung, akad nikah dengan niat cerai adalah dibenarkan menurut majoriti mazhab iaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hanafi. Ini kerana cerai itu disyaratkan pada akad. Hal ini berbeza dengan nikah mut'ah yang meletakkan tempoh nikah pada akad nikah. Pandangan yang kedua pula, akad nikah dengan niat cerai adalah haram menurut mazhab Hanbali. Ini kerana niat adalah sama seperti maka niat ini merosakkan konsep perkahwinan iaitu berkekalan. Saya sambung sedikit lagi ya. Sesetengah ulama pula pada masa kini seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Maghamisi, Syekh Al-Qadrawi dan Syekh Ali Jumu'ah membenarkan nikah dengan niat cerai sebagaimana pandangan majoriti mazhab kerana niat cerai hanya berada di dalam hati dan tidak dilafazkan pada akad nikah. Namun begitu, Akademik Fiqh Islam di Makkah menyatakan walaupun nikah berniat cerai dibenarkan oleh majoriti ulama, namun pihak akademik melarangnya kerana ia mengandungi penipuan dan pendustaan. Sekiranya wanita atau wali mengetahui lelaki itu akan cerai, maka sudah pasti mereka tidak akan menerima perkahwinan itu pada awal lagi. Okay. So saya elok-eloknya bagi yang perempuan di luar sana, tanyalah dulu pesaing anda, betul ke mereka ni nak kahwin? Ke mereka nak kahwin sedangkan untuk cerai? So hati-hati. Dalam hal ini Dai Khairul, bagaimana cara untuk mencegah kes sugaring ini? Bagi pendapat saya, ada banyak pihak yang memainkan peranan yang besar untuk mencegah aktiviti sugaring ini daripada berlaku. Yang pertama sekali adalah isteri-isteri yang di luar sana. Mereka perlu tahu tentang keinginan suami mereka. Mereka perlu faham apa yang suami mereka ingini. Kerana sugar daddy ini kebanyakannya adalah suami-suami yang sudah mula merasa bosan dengan isteri mereka. Jadi mereka perlu mengambil cara untuk memastikan suami mereka tak merasa bosan, sentiasa dilayan di rumah. Dan kerana suami mereka ni sudah bekerja, mencari nafkah, jadi mereka juga ingin dilayan seperti raja di dalam rumah. Antara itu, kerajaan juga mainkan peranan penting untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah kewangan untuk belajar. Kerana di Malaysia, antara sijil-sijil yang diiktiraf adalah sijil yang daripada universiti yang ternama seperti
UM, UKM yang kos belajar di situ agak mahal. Jadi kerajaan perlu mengawasi pelajar-pelajar yang mengalami kekurangan duit untuk membantu mereka dalam pelajaran supaya mereka boleh sambung pelajaran mereka tanpa perlu memikirkan hal kewangan. Jadi mereka tidak akan memilih untuk melakukan aktiviti sugaring kerana mereka sudah punya duit. Lagipun siapa yang nak gadaikan duit, siapa yang nak gadaikan maruah mereka begitu sahaja, betul? Betul. Okey, jadi itu sahaja dalam pendapat saya. Okey, terima kasih kepada Da'i Khairul tentang cara untuk mencegahkan kes ini. So, disebabkan ini adalah masalah bagi negara kita, Ustaz, apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi membendung misalnya sugar baby ini pada Pak Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Soalan yang agak menarik untuk kita dibahaskan. Alhamdulillah, perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan kita tu banyak. Selepas saja sugar ini diketahui oleh masyarakat, terus dibuat laporan. Antaranya polis yang ambil berat tentang tindakan ini, yang mencari siapa-siapa yang terlibat, sugar daddy dan sugar baby yang telah terjerumus dengan benda-benda yang tidak senonoh seperti pelakuan seksual dan sebagainya. Semua tu telah ditangkap dan diberhentikan dan diputuskan hubungan mereka. Dan juga website, sebenarnya sugar ini dicari untuk bertemu, ada website lah. Dan alhamdulillah website ini telah dihentikan oleh kerajaan. Dan juga ada apps yang mana sebenarnya website ini dah lama, dah ada daripada tahun 2016 lagi. Tapi sekarang kita baru tahu pada 2021 ni, Masya Allah, betapa lamanya perkara maksiat ini berlaku tanpa kita sedari. Sebab benda ni benda yang tertutup macam susah nak tahu. Kadang-kadang kita tertukar tu suami isteri ke, sedangkan mereka adalah sepasang sugar daddy dan sugar baby, padahal tak ada ikatan pun. Jadi juga pengasas website itu telah ditangkap dan dipenjarakan bagi hukuman sebab dia lah yang penyebab benda ni berlaku. Dan juga tak heranlah ramai sekali pelajar universiti, lebih-lebih lagi pada wanita yang terjerumus ataupun menyertai sekali benda-benda seperti ini. Sebelum website ini dihentikan oleh pihak kerajaan, ramai sekali anak-anak muda wanita yang pelajar universiti sendiri, yang ada ilmu pengetahuan, yang ada didikan, tapi turut serta dalam sugar ini. Nak kata Allah, padahal macam-macam lah boleh cari. Kita cari beasiswa ke, ataupun kita kerja sampingan ke, boleh nak cari duit, bisnes lah dan sebagainya, kita boleh cari duit. Tapi nak cari juga dengan cara mudah. Yang ni yang mana join sekali. Kalau dikira lebih kurang 70% lah daripada peserta sugar dalam website itu yang daftar adalah wanita anak muda Melayu. Dan dikatakan juga, saya terbaca dalam laporan yang telah dihantar semalam oleh ketua polis dibagi kat saya, lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia yang turut serta dalam website ni. Majoriti pula tu malu kita Malaysia. Sedangkan sugar ini ada juga, website ini disebarkan juga kat Amerika, Singapura, China dan sebagainya, dan juga Malaysia. Tapi nak kata Malaysia ni antara yang paling ramai, majoriti 300,000 orang yang turut serta. Dan juga dalam satu universiti ni, universiti swasta, yang mana Universiti Sunway kalau tak silap saya, dalam universiti tu ada 7,000 pelajar perempuan, dan 45% daripada pelajar tersebut turut serta dalam benda ni. Lebih kurang 3,000 lebih pelajar daripada 7,000 tu, banyaknya nak kata. Jadi alhamdulillah juga lah,
setelah dibuat siasatan oleh pihak polis, setelah mencari sugar baby dan sugar daddy ni telah dibendung. Alhamdulillah sekarang ni masih telah berkurang benda-benda seperti ini, tapi masih ada lagi hubungan antara sugar baby dan sugar daddy yang telah dibuat dulu kan. Masih ada lagi, cuma kita masih dalam pencarian lagi. Jadi itu sahaja sedikit sebanyak kerajaan kita telah buat untuk membanteras perkara ini. Okey, terima kasih kepada Ustaz Azizi kerana telah berkongsikan sedikit langkah-langkah yang patut diambil, langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membendung masalah sugar baby ini. Jadi kepada wanita-wanita di luar sana, terutamanya pelajar-pelajar perempuan, anda cubalah cari jalan lain untuk mendapatkan wang bagi menyara diri anda waktu ketika anda belajar. Janganlah terlibat dengan aktiviti seperti ini kerana aktiviti ini adalah aktiviti yang haram. Oleh itu, cubalah cari jalan yang lebih senang. Cubalah kerja ataupun cari part time. Kita masih muda dan cubalah ubah diri anda. Apakah nasihat dan juga harapan Pio Alif kepada sugar baby dan sugar daddy yang di luar sana? Harapan saya tentang sugar baby atau sugar daddy, ataupun siapa yang mahu memasuki aktiviti sugar daddy ni, sebelum anda membuat apa-apa pun, fikirlah dahulu sebelum anda buat. Jangan gadaikan agama demi wang. Agama tidak boleh beli wang. Wang tidak boleh beli agama. Maka janganlah buang agama demi senilai kertas. Ya, sekian. Okey, kalau macam tu, okay, terima kasih kepada Pio Alif tentang harapan dan juga nasihat kepada bakal-bakal sugar daddy atau sugar baby di luar sana. So, hindarilah daripada aktiviti sugar baby dan juga sugar daddy ini pada mereka yang cuba-cuba ataupun ingin tahu tentang aktiviti seperti ini. So, saya menggalakkan anda semua jangan sesekali untuk menceburi ataupun terlibat ataupun mendekati aktiviti-aktiviti seperti ini, kerana aktiviti seperti ini adalah aktiviti yang haram. Dengan itu kita tahu bahawa aktiviti ini adalah aktiviti yang melanggar syariat Islam dan juga haram. Okey, dengan itu berakhirlah forum perdana kita pada hari ini. Dan saya akan memberikan sebuah bantuan penutup, iaitu harum kesuma dicelah kasturi, dipetik mahsuri, buat bendahara. Sugar baby marilah hindari, mulia peribadi maruah terpelihara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya Rahman, duniaku dakwaku, ya Rahim, mohon terangkan hatiku jika ku beri keterangan. Ya Karim, mohon senangkan caraku, usahaku dalam menyebarkan namamu, cahayamu, wahaiku, kau yang satu. Satu kalam cetusan mindamu yang menyubur indah imanku. Kala hatiku dirundungi mega, kembali ke jalan syurganya. Tiada ikutan yang terpaling indah, membawaku tenang di sana. Dakwaku seikhlas hati terbela, pencetus rasa di jiwa. Hanya iman pengubah jiwa. Dakwaku umah terbela, yang buruk disangkal, yang benar dimulia. Tegakkan syariat di dunia, tiada gentar tempuh segala. Hidup kita hanya miliknya, takkan ku berpaling darinya. Dunia ku tak
aturan. Dakwaku bak pelaburan. Moga esok nanti bila ia matang berbuah sebelum sangka